Entahlah macam mana kan, kawan kami ni nama dia si Farid. Boleh pula dia ni tackle kaki si Sarah tu dan Sarah jatuh terlentang. Jadinya kami terus tahan dan baringkan dia. Dan Ustaz arahkan saya untuk pegang kepala Sarah. Dan masa ni, saya boleh nampaklah muka Sarah yang cukup menyeramkan. Langsung tak ada mata putih. Dan oleh sebab Sarah ni memang orangnya berkulit putih, boleh nampaklah urat-urat berselirat dekat muka dia tu timbul. Dan tengah duk saya ni tahan kepala si Sarah tu, tiba-tiba dia berhenti meronta, dia senyap macam tu tau. Dan Sarah pandang dekat saya dengan senyuman sampai ke telinga. Aku selalu tengok kau nangis malam-malam. Gambar mak kau bawa bantal tu, buat apa kau simpan lagi? Mak kau kan dah mati. Mak kau kan dah mati. Dan waktu ni terus terkejut saya. Sampai tangan saya ni terlepas daripada pegang kepala Sarah waktu tu. Macam mana je ni boleh tahu saya simpan gambar mak saya bawa bantal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau terikut-ikut ataupun terlampau taksub. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, hari ni KSM nak bawakan anda dua buah cerita. Yang nombor satu tu tak berapa panjang. Yang nombor dua tu dia agak panjang. Jadi dia ada dua part lah cerita yang nombor dua tu. Okey, tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, baiklah. Macam yang KSM katakan tadi, kita nak ceritakan kisah yang pertama ni. Kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azri dan cerita yang saya nak sampaikan ni adalah pengalaman sebenar saya semasa melanjutkan pelajaran di salah sebuah kolej di utara tanah air pada tahun 2003. Ambillah pengajaran daripada kisah benar saya ni dan juga saya terpaksa tukarkan nama sebenar mangsa dan saksi-saksi yang terlibat. Okey, kita mulakan cerita. Rumah sewa saya ni dalam taman perumahan baru. Memang baru sangat siap. Dan rumah 2 tingkat dan rumah sewa saya ni menghadap ke highway. Kalau waktu malam pula memang sejuk. Sunyi sepi je dekat sini. Sebab masih belum ramai lagi yang orang duduk dekat situ. Yang ada cuma kami pelajar-pelajar je. Kolej kami ni memang tak menyediakan asrama. Jadinya nak tak nak kenalah menyewa dekat luar. Atas cadangan pihak kolej, taman perumahan inilah yang paling dekat dengan kolej kami. Sebab kolej kami ni pun baru lagi dan kamilah batch yang pertama yang belajar dekat sini. 4 bulan berlalu dan satu kejadian aneh berlaku dan gangguan ni terjadi di rumah sewa perempuan dan rumah mereka ni cuma belakang lorong rumah kami je dan menghadap ke taman permainan. Disebabkan rumah yang kami duduk ni 2 tingkat, jadinya pihak kolej menempatkan 8 orang pelajar. Setiap satu rumah ada 2 orang setiap bilik dan kami bebaslah nak pilih mana-mana rakan untuk dijadikan rakan serumah. Pada petang tu, saya dengan kawan-kawan, nama kawan saya tu Botak, Wan dengan Bob ni,
tengah lepak-lepak sambil main-main game PS2, manakala yang lain ni keluar, dia orang pergi bandar untuk beli barang keperluan. Dalam tengah duk leka-leka main game PS2 tu, saya terdengar, sayup je dengar, bunyi macam orang menjerit. Dan waktu ni saya fikirkan, tak ada apa-apa lah tu, mungkin bunyi brake lori lah agaknya, sebab rumah yang saya duduk ni dekat dengan highway kan. Jadi saya pun biarkan je lah, abaikan je lah bunyi tu ataupun perasaan nak tahu tu. Dalam 10 minit lepas tu, handphone saya berbunyi dan saya paslah joystick saya ni pada si Bob ni, minta tolong dia sambungkan game bola saya waktu tu. Dan saya lihat dekat skrin telefon, nama Aiza muncul. Aiza ni budak perempuan tu lah. Dia ni rakan sekelas saya dan duduk dekat rumah sewa perempuan dekat lorong belakang. Ri, tolong Ri, Sarah kena rasuk. Panggilkan Ustaz Ri. Aku call Ustaz tak dapat-dapat daripada tadi Ri. Ri, tolong Ri, cepat Ri. Ha? Sarah kena rasuk? Okey. Kejap. Aku call Ustaz sekarang kau sabar kejap tau. Dan saya pun matikanlah panggilan. Dan saya cari nama Ustaz dalam kontak telefon saya. Aduh lah, mana pula lah aku save nama Ustaz ni? Rasa dah save dah hari tu. Time-time macam ni lah cari tak jumpa. Apa ni weh? Siapa kena rasuk? Aku dengar kena rasuk tadi. Sarah weh, budak perempuan rumah belakang ni lah. Dia kena rasuk. Ni si Aiza ni tadi baru call aku, minta tolong kita ni callkan Ustaz. Kau ada tak nombor telefon Ustaz? Aku tadi rasa macam dah save hari tu, tapi ni tak jumpa pula. Lah, patutlah tadi masa aku dalam tandas tadi, aku dengar ada orang jerit kuat-kuat. Aku ingatkan ni budak perempuan kat belakang tu takut lipas ke apa. Kena rasuk rupanya. Kejap. Aku pergi ambil phone aku. Lalu, Wan pun naik ke atas untuk mengambil telefon dia. Dan sesudah tu, saya pun menelefon Ustaz dan menceritakan hal yang berlaku. Macam ni lah Sekarang ni pun dah masuk waktu maghrib. Ustaz pun rasa, baik kita solat dululah bersihkan diri. Lepas solat maghrib ni, saya terus datang sana Bolehlah nanti, korang pun sama-samalah datang sana, kita bantu diorang tu. Jam menunjukkan pukul 8.30 malam. Terdengar bunyi enjin kereta dekat luar rumah. Oh, Alhamdulillah. Ustaz dah sampai lah tu. Assalamualaikum. Korang. Jomlah semua. Korang semua ikut Ustaz lah pergi rumah diorang tu. Dan saya pun waktu ni teruslah keluar mengikut Ustaz bersama rakan-rakan serumah yang lain. Semua waktu ni, saya dengan kawan-kawan saya ni masing-masing naik motor sendiri. Bukan apa. Kalau jadi apa-apa, senang. Bolehlah kita orang terus cabut. Dan kita orang pun bukannya berani sangat. Sampai saja kami lihat pelajar perempuan yang menghuni rumah tu, semua tengah duduk dekat luar rumah. Masing-masing ni tengah duduk cangkung sambil termenung macam tu. Assalamualaikum. Kenapa semua orang duduk kat luar ni? Diorang ni kata ada yang kena rasuk. Siapa yang kena rasuk? Sarah Ustaz, Sarah. Kami takut Ustaz nak duduk dalam rumah. Dia dah teruk Ustaz. Itu yang kami kunci dia kat dalam tu. Tolong kami Ustaz. Jadi, kami semua masuk ke dalam rumah. Dan kami lihat Sarah ni berdiri dekat tengah rumah waktu tu. Dengan kepala menunduk ke lantai. Rambut dia yang panjang menutupi wajah. Okey. Yang perempuan tolong pegangkan dia. Ustaz nak cuba tolong pulihkan dia ni. Ustaz, tak boleh Ustaz. Kami dah cuba tadi tapi tak boleh Ustaz. Dia kuat sangat ni. Kalau macam tu, okeylah macam ni lah. Kita sekarang ni dalam keadaan yang boleh dikatakan darurat lah Okeylah, baiklah. Yang lelaki, tolong pegang si Sarah ni Ustaz nak cuba pulihkan dia. Jadinya tanpa membuang masa, kami terus terkam Sarah dan cuba nak dudukkan dia. Dan ternyatalah kekuatan dia ni amat luar biasa. Memang kuat gila. Habis semua orang ni terpelanting kena banting dengan si Sarah tu. Padahal si Sarah tu kecil je orangnya. Memang tak logik langsung. Perempuan seorang ni yang berat dalam 50 kilo je boleh banting kita orang yang lelaki ni 8 orang. Entahlah macam mana kan. Kawan kami ni nama dia si Farid. Boleh pula dia ni tackle kaki si Sarah tu dan Sarah jatuh terlentang. Jadinya kami terus tahan dan baringkan dia. Dan Ustaz arahkan saya untuk pegang kepala Sarah. Dan masa ni, saya boleh nampaklah muka Sarah yang cukup menyeramkan. Langsung tak ada mata putih. Dan oleh sebab Sarah ni memang orangnya berkulit putih,
Boleh nampaklah urat-urat berselirat dekat muka dia tu timbul. Dan tengah duk saya ni tahan kepala si Sarah tu, tiba-tiba dia berhenti meronta, dia senyap macam tu tau. Dan Sarah pandang dekat saya dengan senyuman sampai ke telinga. Aku selalu tengok kau nangis malam-malam. Gambar mak kau bawa bantal tu, buat apa kau simpan lagi? Mak kau kan dah mati. Mak kau kan dah mati. Dan waktu ni terus terkejut saya. Sampai tangan saya ni terlepas daripada pegang kepala Sarah waktu tu. Macam mana je ni boleh tahu saya simpan gambar mak saya bawa bantal? Azri, pandang Ustaz Azri. Jangan layan dia. Itu setan tu. Itu setan. Sambil Ustaz ni merenjis-renjiskan ayat yang dibacakan Yasin ke muka Sarah. Mengerang Sarah tu kesakitan. Dan suara menjerit si Sarah ni cukup nyaring. Sampai saya rasa macam nak pecah gegenang telinga ni. Dan time ni saya dah tak berani nak pegang Sarah. Kata-katanya tadi cukup untuk buat saya dah tersentak. Ustaz pun bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan kuat dan meminta 2 orang rakan kami untuk azan dekat luar rumah dan di dapur. Keadaan menjadi macam reda sedikit lah waktu tu. Maka sesi dialog pun bermula. Daripada butir bicara yang Ustaz ni bersoal jawab dengan setan tu, katanya dia adalah penghuni asal tempat ni. Tapak rumah kami ni didirikan ke atas perkampungan dia. Kenapa dia ganggu si Sarah ni adalah sebab Sarah ni setiap hari pergi ke taman permainan depan rumah, menangis, bersedih. Dan makhluk ni katanya dia kesiankan si Sarah tu. Nak ajak si Sarah ni duduk dekat tempat dia. Setelah hampir setengah jam berdialog. Akhirnya benda dalam badan Sarah tu bersetuju untuk keluar. Dan Sarah pun pulih seperti biasa. Jadinya Ustaz pun tanyalah pada rakan serumah Sarah tentang masalah sebenarnya. Kata rakan-rakan dia, sejak Sarah ni putus cinta, dia senja-senja selalu duduk sorang-sorang kat taman permainan depan rumah tu. Dan dia, selalunya tempat favourite si Sarah ni duduk melayan perasaan itu, dia akan duduk dekat satu buaian kat situ. Seorang diri dia main buaian kat situ. Sehinggalah pada satu hari tu, kelakuan Sarah ni nampak macam pelik tau, lain daripada yang lain. Semasa mereka bangun untuk solat subuh, mereka dapati pintu sliding door terbuka luas dan lihat Sarah duduk seorang diri dekat buaian dekat depan taman tu. Dan diorang ni dah panggil-panggil ke Sarah. Waktu tu kan subuh lagi, tapi Sarah ni buat tak tahu je. Jadinya disebabkan diorang ni risau, diorang pun pergi dapatkan Sarah dekat taman tu dan paksa tarik si Sarah ni untuk masuk ke dalam rumah. Dan dari pagi sampai ke petang, si Sarah ni langsung tak nak makan, tak nak minum. Dia cuma duduk dekat depan sliding door tu, pandang je ke arah taman. Dan mereka sangkakan itu cara Sarah untuk nak tenangkan diri lah agaknya. Sampailah ke petang tadi, tiba-tiba Sarah ni mula menangis dan cuba nak buka pintu untuk nak pergi ke taman. Tapi ditahan oleh kawan-kawan dia. Dan kata mereka, suara Sarah menangis ni lain macam. Garau dia tu, meremang kalau dengar. Seolah-olah macam mendayu-dayu macam tu. Dan masuk je waktu maghrib, lagilah menjadi-jadi perangai si Sarah ni. Habis semua barang dalam rumah ni dibalingnya. Dan itulah yang waktu tu lah semua orang ni keluar duduk kat luar rumah dan kuncikan Sarah ni kat dalam rumah. Dan waktu ni bila Ustaz dengar cerita tu, Ustaz pun gelengkan kepala je lah. Dan itulah sebabnya kenapa kita tak boleh terlalu bersedih. Sebab bila kita letakkan makhluk lebih utama daripada Allah, iman kita akan jadi nipis. Senanglah syaitan ni buat kerja. Jadikan pengajaran ataupun jadikanlah kisah ni sebagai satu pengajaran untuk kita semua. Letakkan Allah yang paling utama. Dan sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pembukaan untuk malam ni. Semoga anda dapatlah mengambil sedikit kan tentang iktibar ataupun perkara-perkara baik daripada kisah ni. Jangan terlalu bersedih. Itu yang penting. Okey, kita sambung dengan kisah yang kedua. Baiklah, untuk kisah yang kedua pada malam ni, kita terus dengan kisah yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemboja dan saya dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sederhana. Ayah saya seorang pemandu teksi, ibu pula suri rumah sepenuh masa. Saya seorang anak tunggal, boleh kata anak manja lah dan nama anak tunggal kan. Dan keluarga saya ni menetap di sebuah kampung di pedalaman di Terengganu sana. Dan dalam rumah saya tu, saya ada seorang kawan. Dan saya pun tak tahu dia datang daripada mana. Seingat-ingat saya, dia dah ada dah dalam rumah tu. Masa tu umur saya dalam 4 ataupun 5 tahun. Dan saya namakan kawan saya ni Haida. Dia ni nampak sebaya je lah dengan saya. Sekali imbas, muka dia ni ada iras-iras macam muka saya juga. Dan Haida ni selalu pakai baju kurung. Nampak ayu je. Berbanding dengan saya lah. Saya ni macam tomboy sikit perwatakan dia. Setiap kali saya makan, dia mesti temankan saya. Tapi dia tak makan sekali. Dia cuma duduk je bersimpuh sambil tunggu saya makan. Mula-mula dulu saya ingatkan dia ni macam adik-beradik saya ke apa. Tapi rupa-rupanya tidak. Ibu dengan ayah saya ni tak boleh nampak dia ni langsung. Dan hanya saya seorang je yang nampak dia. Pada mulanya, mak ayah saya ni macam syak jugalah. Sebab diorang selalu nampak saya ni bercakap seorang-seorang. Tapi waktu tu, mungkinlah, waktu tu saya pun macam kecil lagi, 4-5 tahun kan. Diorang pun buat tak kisah je lah. Mungkin sebab Haida tak menyusahkan kita orang, just datang berkawan je. Dan saya pernah juga tanya pada ibu saya, nampak tak Haida kat sebelah saya? Ibu just senyum je. Dia cakap tak nampak. Lepas tu dia pesan, korang main elok-elok tau. Jangan gaduh-gaduh pula. Dan ibu waktu tu macam merestui pula persahabatan yang tak normal saya waktu ni. Dan pilih-pilih fikir-fikir sekarang ni macam pelik pun ada kan. Saya bersekolah dekat Tadika Kemas. Masa waktu persekolahan ni, Haida tak dapat nak join saya. Jadinya dia duduk je lah tunggu saya balik dekat rumah tu. Jadi dekat sekolah ni saya pun ada juga kawan-kawan lain. Tapi rasa dia tu macam tak best. Tak macam saya berkawan dengan si Haida tu. Dekat Tadika, saya ni lebih banyak macam mengelamun. Cik teringatkan Haida je dekat rumah tu. Apalah agaknya dia buat. Kesian agaknya dia tak ada kawan kat rumah. Habis je sekolah, cepat-cepat saya nak jalan balik ke rumah. Tak sabar-sabar rasa nak jumpa Haida tu. Nak main dengan Haida. Nak orang kata ketawa-ketawa, buat lawak apa semualah dengan Haida ni. Dan rumah saya ni sebenarnya dekat je dengan Tadika. Kalau jalan kaki, tak sampai 5 minit pun dah sampai ke rumah. Dan Haida ni, bila saya sampai kat rumah tu, of course, saya akan nampak Haida dah tunggu dah dekat depan muka pintu tu sambil dah tersenyum dekat saya. Dan begitulah rutin kehidupan saya. Dan Haida pun tidur sebilik dengan saya tau. Dan saya tidur dekat atas katil dan si Haida ni akan tidur dekat atas lantai. Langsung tak ada alas ke selimut ke bantal ke apa, langsung tak pakai. Dan dia, of course, dia akan tidur dengan baju kurung dia tu lah. Dan baju itulah yang saya ingat saya. Daripada mula saya ingat si Haida ni, dan baju tu je lah yang dia pakai sampai ke sekarang ni. Jadinya hari berganti hari, tahun berganti tahun, saya pun dah bersekolah rendah waktu ni. Tapi rutin masih sama, Haida tetap setia berkawan dengan saya. Kita orang study sama-sama, baca buku sama-sama. Dan satu hal pasal Haida ni yang buatkan saya rasa macam kagum dengan dia. Haida ni, walaupun dia tak sekolah, dia pandai tau. Dia pandai boleh jawab soalan matematik. Dia boleh jawab, boleh membaca apa semua kan. Jadi macam boleh, itu yang buatkan saya rasa macam kagum lah. Masa tu saya dalam darjah 6 lah. So, waktu tu banyaklah kelas tambahan. Tahun tu kan, ialah UPSR kan. So, saya jarang lah dekat rumah. Kalau tak ada kelas tambahan, saya akan lebih suka buat study group dengan kawan-kawan sekelas saya. Kadang-kadang tu, saya ajak kawan-kawan saya ni pergi datang rumah saya untuk buat study group dekat rumah pula. Dan Haida kalau kawan-kawan saya datang, dia akan duduk memerap je kat dalam bilik. Dan sekarang ni saya perhatikan si Haida ni dah macam, tak macam dululah. Tak sebesar macam dulu. Senyum pun jarang-jarang je kat saya. Dan saya cakap pun macam acuh tak acuh je si Haida dia akan jawab. Mungkinlah waktu ni dia dah berjauh hatilah sebab mungkin saya dah abaikan dia waktu tu. Dan saya pun malas nak ambil hati sebenarnya. Dan saya ni waktu tu fokus untuk nak UPSR je. Ada satu hari tu, saya balik daripada study group. Dan waktu tu dah petang. Ibu saya pula waktu tu tak ada kat rumah. Mungkin pergi kedai lah agaknya. Saya pun masuk bilik. Nampaklah si Haida ni tengah termenung sorang-sorang. Dan saya pun tegur lah macam biasa. Tapi dia langsung tak jawab. Pandang saya pun tidak. Dia tunduk je pandang ke lantai. Dan saya pun, kita dah tegur kan, tak nak layan kan. Saya pun malas lah nak cakap banyak. Saya pun tanggal tudung apa semua. Saya capai tuala nak pergi mandi. Sampai saya dekat pintu bilik tu, si Haida ni bersuara. Awak ni dah berubah kan?
Berubah apa? Awak ni mana ada? Awak sibuk je dengan kawan-kawan awak. Awak dah tak nak kawan dengan saya. Aida, bukan macam tu lah. Saya nak kena belajar. Kan tahun ni saya nak UPSR. Awak tu lupa diri tau. Bila ada kawan-kawan awak, awak lupa yang selama ni saya je yang temankan awak. Awak lupa diri. Saya bencilah dengan awak. Dan saya waktu ni macam terkejut sekejap tau. Tak pernah dia tengking saya macam tu. Dan saya pula masa tu tengah stres dengan pelajaran. Dan saya boleh tengking dia balik. Kau jangan nak ngungkit-ngungkit bagai boleh tak? Kau ingat kau siapa? Aku rimas otak hari-hari nak adap muka kau tu. Aku nak juga ada kawan lain. Kalau benci dah lah, kau berambus lah. Aku tak kisahlah kalau kau tak ada. Dan saya waktu ni terus keluar, empas pintu kuat-kuat. Dan saya sempat dengar si Haida ni menangis tersedu-sedu dalam bilik tu. Waktu saya dah sampai dalam bilik air tengah mandi-mandi tu, saya pun berfikir semula, apalah aku kata tadi, agak kasar. Dan saya waktu ni dah rasa menyesal. Tak apalah. Lepas mandi nanti, aku nak minta maaf lah ke Haida ni. Kesian Haida. Lepas mandi, saya pun terus masuk bilik. Tapi dalam bilik ni kosong. Haida dah tak ada dalam bilik tu. Dan waktu ni saya dah gelabah dah. Mungkinlah. Kejap lagi dia balik lah agaknya. Dan saya ni waktu ni cuba sekadar nak sedapkan hati sendirilah. Menjelang malam, Haida ni tetap tak balik-balik. Dan saya pun ceritalah pada ibu. Dan ibu cakap waktu tu, tak apalah, biar je lah dulu. Dan lagi satu, Haida tu kan cuma hayalan awak. Tak apalah, biar je lah dia pergi. Dan saya waktu ni menafikan sekeras-kerasnya. Yang saya cakap, ibu, Haida tu kawan baik orang. Orang sayang Haida. Dan saya waktu ni dah menangis tersedu-sedu. Dan ibu peluk saya, usap-usap kepala saya, pujuk saya lah waktu tu. Dan ibu suruh saya masuk tidur. Dan malam tu, saya tidur sorang-sorang je. Sangat-sangat rasa pelik, rasa janggal. Sebab biasanya Haida akan temankan saya tidur dekat atas lantai sebelah saya. Dan malam tu saya menangis je ingatkan Haida. Menyesal sangat-sangat marah dia tadi. Dan saya pun tak sedar bila masa saya tertidur. Dalam jam 3 pagi macam tu saya terjaga. Sebab bunyi orang ketuk pintu bilik saya. Kemudian, saya dengar bunyi macam ada orang buka pintu bilik saya. Dan saya pandang pintu. Memang nampak pintu tu macam terbuka sedikit. Dan saya fikirkan si Haida ni dah balik. Teruslah saya bangun, terus menuju ke pintu. Tapi tak ada sesiapa pun dekat situ. Dan saya duduk semula atas katil. Tunggu. Tapi tak ada juga si Haida ni. Dan saya pun sambung semula tidur. Hari demi hari, hidup saya ni makin lama pun rasa macam makin suram. Saya rindukan Haida dan saya pun jarang nak join study group lagi. Dan saya dah banyak habiskan masa dalam bilik je. Ibu dengan ayah saya pun dah mula risau dengan keadaan saya waktu tu. Dan ibu dah selalu temankan saya. Tapi saya ni masih juga rindu dan tunggu si Haida ni balik. Dan saya selalu mimpikan Haida. Dalam mimpi kadang-kadang dia senyum sinis je dekat saya. Kadang-kadang dia menangis sayu. Dan kejadian pintu bilik diketuk ni pada pukul 3 pagi tu kerap juga terjadi. Jadi saya pun macam waktu tu yelah, dengan beranggapan itu mungkin Haida agaknya. Saya pun biarkan je. Lagi 3 bulan saya nak UPSR ni, ayah saya bawa balik kenalan dia untuk ubatkan saya. Seorang ustaz. Dan ustaz tu sentuh kepala saya dengan tapak tangan dia. Dia pakai sarung tangan lah tapi kan, dia pun pejam mata, mulut dia tu kumat kamit membaca sesuatu. Dan yang saya pasti itu ayat Al-Quran lah. Kemudiannya, dia hembus pada saya 3 kali. Dan ustaz tu cakap, saya dan macam terikat antara dua hati dengan Haida ni. Dan kami pernah berjanji yang akan berkawan sampai bila-bila. Dan bila dah berjanji ni, secara automatik hati kami dah terikat. Dan ustaz tu kata lagi, Haida mendampingi saya sejak daripada saya lahir lagi. Dan dia ni merupakan jin Islam. Dan saya waktu ni saya dah melopong dah. La ilaha illallah. Rupanya selama ni aku berkawan dengan jin ke? Dan kata ustaz tu lagi, Haida ada sebenarnya bersama dengan kami. Tapi dia saja je tak nak menjelmakan diri dia. Dan dia ataupun Haida ni mahu tengok saya menderita rindukan dia. Sampai hatilah kau ni Haida ya. Dan
Ustaz pun nasihatkan saya supaya tinggalkan je lah Haida tu. Dan dia boleh leraikan ikatan antara saya dengan Haida ni. Tapi Ustaz memerlukan kerelaan hati saya. Tapi saya waktu ni macam tak sanggup. Saya ni masih rasakan sayang pada Haida. Walaupun dah tahu si Haida ni jin. Dan dia tak pernah apa-apakan saya. Dia layan saya dengan baik je. Dan saya pun menangis. Ibu saya pun pujuk saya. Dan akhirnya saya pun setuju jugalah. Yelah, dek kerana sayangkan ibu dengan ayah ni kan, saya pun setuju jugalah. Saya pun relakan hati saya untuk lepaskan Haida. Ya Allah, waktu ni memang sedih gila-gila. Dan proses berubat pun bermula. Dan saya nampak ustaz ni bercakap-cakap. Macam bercakap-cakap dengan seseorang. Tapi tak nampaklah dengan siapa yang dia bercakap tu. Dekat satu sudut kat dalam rumah kami. Cahaya waktu ni cuma pasang telinga je. Manusia ni dah tak perlukan kau. Kau pergilah. Pergi balik. Pergi balik ke tempat asal kau. Sesungguhnya persahabatan antara jin dengan manusia ni tak akan abadi. Kau lupakan je lah perjanjian kamu dengan dia ni. Berimanlah kepada Allah SWT. Janganlah kau ganggu cucu cicit Adam lagi. Banyak jugalah yang ustaz tu kata. Cuma yang lain tu saya dah tak ingat. Beberapa saat lepas ustaz habis berkata-kata, Haida jemengkan diri dia. Dia pandang saya sayu je waktu tu. Kemudian dia pun melangkah keluar. Ikut tangga depan rumah kami. Dia berjalan keluar. Kemudiannya dia hilang dalam kegelapan malam. Dan hidup saya jadi tenang tau lepas tu. Tanpa Haida. Dan saya pun mampu fokus pada pelajaran. Alhamdulillah. Mampu jawab UPSR dengan tenang. Dan lulus walaupun tak cemerlang lah. Okey. Ini part 1. Kita akan sambung pada part yang kedua ya. Baik, stay tune. Okey, baiklah. Ni sambungan kisah yang pertama tadi. Kita terus dengan kisah dia. Ada yang tanya kenapa tak ucap selamat tinggal pada Haida. Masa tu saya masih boleh lagi. Mampu pandang je. Dan ada juga yang tanya, ingat lagi tak pada si Haida ni? Confirm lah ingat babe. Sebab dia tu BFF saya daripada saya zaman kecil-kecil lagi. Dan ada yang tanya, gangguan ketukan pintu pada pukul 3 pagi tu ada lagi tak? Dan jawapannya dah tak ada dah. Selepas ustaz tu halau si Haida ni. Okey, kita sambung balik kisah saya bersama dengan si Haida ni tadi. Kita terus. Selepas UPSR, saya dapat tawaran ke sekolah berasrama penuh. Sekolah menengah Bestari. Dan sekolah ni dekat kampung saya je. Walaupun keputusan UPSR saya ni taklah berapa cemerlang sangat. Dapat 3A 2B saja. Tapi disebabkan saya ni anak jati kampung tu, jadinya saya diberi kelebihan untuk belajar di sekolah tersebut. Bukan saya sajalah sebenarnya. Semua anak jati kampung ni akan dapat kelebihan ni. Dan saya waktu ni punyalah happy. Bukan main lagi happy je. Sebab dapat sekolah ni dekat je dengan rumah. Dan ayah dengan ibu ni senanglah nak datang tengok anak tunggal diorang ni. Dan pembelajaran saya dekat sekolah tu Alhamdulillah berjalan dengan lancar je. Tak ada apa-apa pun yang pelik. Sampailah saya naik ke tingkatan 3. Dekat tingkatan 3 ni memang tahun yang busy sekali. Maklumlah waktu tu tingkatan 3 kan PMR kan. Masa ni memang tak ada masa nak rehat. Memang kena push betul-betul dengan cikgu. Dan badan of course letih gila. Otak dah memang penat habis lah. Dengan study group dan macam-macam lagi. Yang biasa sekolah asrama penuh mestilah tahu macam mana persediaan PMR dekat sekolah asrama penuh kan. Okey, dan masa di tingkatan 3 ni jugalah saya dah start rasa lain macam. Rasa macam diperhatikan tu dan perasaan ni selalu je berdebar-debar. Dan selalu saya mimpikan si Haida ni. Mimpikan keindahan persahabatan kami waktu zaman dulu-dulu. Bila terjaga je saya akan menangis. Dan saya dah mula rasa rindukan si Haida ni. Allah saja yang tahu perasaan saya masa tu. Dan saya pendam je perasaan saya. Dan saya langsung tak pernah ceritakan benda ni pada sesiapa pun. Walaupun pada kawan baik saya sendiri, nama dia Kakak. Sampailah satu hari tu, Kakak tegur saya nampak cengkung dan suka mengelamun. Dan kawan-kawan yang lain pun perasan perubahan saya waktu ni. Tapi saya diamkan je. Bermulalah macam-macam kejadian pelik. Satu hari tu,
kawan sekelas saya, Mia, datang jumpa saya dan dia beritahu yang dia selalu nampak seseorang selalu bersama dengan saya dan orang tu akan selalu pakai baju kurung yang sama je. Dan yang peliknya, orang tu tak bertudung kata dia. Sedangkan sekolah kami ni mewajibkan setiap pelajarnya bertudung. Dan saya terus syak waktu ni si Haidar tu lah tu. Sebab waktu tu saya pun asyik teringatkan dia je. Semenjak menjak ni. Tapi saya tak cakap lah dekat Mia tu. Saya just cakap dekat Mia, alah tak apalah Mia, mungkin perasaan kau je ni. Dan saya waktu ni masih belum bersedia lagi nak cerita kat diorang pasal si Haidar. Kakak yang kawan baik saya ni pun selalu juga mimpi benda yang pelik-pelik. Dan dia ada beritahu, dia mimpikan perempuan cantik. Dan perempuan tu tenung dia dengan muka yang teramat-amat marah. Kadang-kadang perempuan tu cuba nak cederakan si kakak ni. Hampir setiap malam kakak mimpikan perempuan tu. Dia macam mengacau dalam mimpi si kakak ni lah. Dan bila saya tanya apa pakaian perempuan tu, kakak tu jawab, pakai baju kurung. Dan jawapan tu of course memang saya dah agak dah. Memang saya dah confirm dah. Dan saya sebenarnya risau sebenarnya dengan jawapan si kakak ni. Tapi saya pura-pura tenang je lah. Dan saya beritahu si kakak ni yang mimpi dia tu cuma main dan tidur je. Biarkan je lah kakak. Tak payahlah dilayan. Dan dalam masa yang sama, saya juga selalu mimpikan si Haidar ni. Ayah dengan ibu saya pun langsung tak tahu pasal ni. Dan saya anggap waktu ni benda ni cuma gangguan biasa je. Sampailah satu malam tu dekat dom, kakak tiba-tiba menangis. Dan kami semua dah pelik waktu ni. Pelik ada, panik pun ada. Dan saya sebagai kawan baik si kakak ni, cubalah pujuk tenangkan dia ni. Dan saya peluk dan cuba tenangkan kakak waktu ni. Dan saya waktu ni saya fikirkan si kakak ni stres pasal PMR yang nak dekat kan. Tiba-tiba masa saya tengah tenangkan kakak ni, kakak peluk saya dengan kuat tau. Hampir saya tak boleh nak bernafas. Dan dia bisik dekat telinga saya, sayang betul kau dengan kawan baik kau ni. Terus saya meremang tau. Terus saya tolak si kakak ni. Lepas tu si kakak ketawa mengilai. Confirm dia ni dah kena rasuk dah ni. Dan Kapten Asrama pun cepat-cepatlah pergi panggil warden dan ustazah. Nasib baik kami sebilik dengan Kapten Asrama waktu tu. Warden dengan ustazah pun datang. Dan kakak waktu ni senyum sinis je pandang diorang. Sambil haming-haming macam senang hati sangatlah rupanya. Dan ustazah tanya, kau ni siapa ? Kenapa ganggu dia? Kau tak tahu dia ni yang telah rampas kawan baik aku. Kawan yang aku sayang. Dan nama aku Haidar. Dan waktu ni kakak pandang saya sambil tersenyum penuh makna. Terus berderau darah saya. Kemudiannya dia rebah dan pengsan. Bila sedar-sedar je, kakak hanya mahu berehat dan tidak mahu bercerita apa-apa pun. Dan keadaan pun jadi tenang, normal balik semula. Persoalan tinggal persoalan. Hanya saya yang tahu cerita di sebalik kejadian malam tu. Lepas ustazah dengan warden dah beredar, kawan-kawan yang lain pun dah siap sedia nak masuk tidur, saya masih lagi berada dekat katil kakak sebelah kakak ni. Dan saya pun cubalah tanya pada si kakak, apa yang terjadi sebelum dia dirasuk? Kakak pun buka lah cerita dia. Sebelum tu, katanya dia pergi ke tandas. Dan masa dia berada dekat dalam tandas tu, dia terdengar bunyi seperti orang sedang membuka paip air. Buka, tutup. Buka, tutup. Dan dia rasa pelik. Tapi dia abaikan je waktu ni. Langsung dia buat tak tahu. Dia buat tak tahu, dia tak tegur, dia buat bodoh je. Tiba-tiba, dia rasa seperti macam ada angin yang ditiup perlahan dia dekat telinga dia. Kakak dah waktu ni rasa dah tak sedap hati. Cepat-cepatlah dia keluar daripada toilet tu, terus lari masuk dalam dom. Sampai dekat dom, kita orang tengah buat study group dekat dalam dom tu. Dan yang paling kakak terkejut, dia ternampak perempuan cantik yang sama dalam mimpi dia ada dalam grup kami. Dan perempuan tu duduk betul-betul dekat sebelah saya sambil memandang tajam ke arah dia. Kemudiannya kakak dah tak ingat apa-apa dah lepas tu. Kesian kakak jadi mangsa Haidar waktu tu. Dan saya waktu ni masih lagi mendiamkan diri je. Saya masih tak mampu nak ceritakan hal sebenar. Saya takut dipulaukan sebenarnya. Dan malam tu Haidar datang dalam mimpi saya. Dia cakap yang dia akan kembali. Dan dia tak akan biarkan sesiapa pun untuk rapat dengan saya. Dan dalam mimpi tu, saya tak mampu langsung nak kata apa-apa. Saya diam je.
Tibalah cuti sekolah. Saya pun balik rumah dan saya pun ceritakanlah segala-galanya pada ayah dengan ibu saya. Ternyata mak ayah saya of course lah terkejut kan. Dah benda tu kita dah buang dulu. Dah datang balik semula. Nampaklah risau dekat wajah diorang tu. Yelah, saya pun pernah down dulu masa nak menduduki UPSR kan. Dan sekarang ni Haida muncul semula saat saya nak menduduki PMR pula. Apalah nasib saya ni agaknya. Dan ayah saya pun tanpa membuang masa terus bawa saya pergi berubat dekat pusat rawatan Islam. Dekat sana ayah cerita semua kisah saya dengan Haida ni. Ustaz yang bakal merawat saya ni pun mengangguk, tanda faham lah. Katanya dia akan menghantar saya untuk berunding sendiri dengan Haida. Dan rawatan pun bermula. Saya diarahkan untuk duduk bersila di hadapan Ustaz dan Ustaz meminta saya untuk relax, tenangkan diri dan kosongkan fikiran waktu tu. Dan Ustaz pun sentuh ubun-ubun saya sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Pandangan saya ni kan makin lama makin gelap, makin lama makin gelap dan saya terus tak ingat apa-apa. Dan bila saya sedar-sedar je, saya berada dekat sebuah taman yang cantik sangat dengan bau bunga-bunga dia dan saya berjalan menyelusuri pokok-pokok bunga yang cantik dan takkan jumpa bunga tu dekat dunia kita. Dan saya jalan-jalan jumpa air terjun yang tinggi dan suasana dekat sini tenang sangat. Dekat depan saya ada satu sosok tubuh dan saya yakin sangat sosok tu adalah si Haida tu. Haida berpaling dan tersenyum. Senyuman yang dia beri tu macam masa zaman kanak-kanak dia dulu. Nampaklah ikhlas itu. Dan kami waktu ni saling berpelukan melepaskan rindu. Assalamualaikum Kisha. Rindunya saya dekat awak. Awak datang tu nak sama dengan saya kan? Saya tahu awak mesti rindu juga kat saya. Waalaikumsalam. Haida. Taklah Haida. Saya datang ni sebab nak leraikan perjanjian kita lah. Kita dah tak boleh lagi nak berkawan Haida. Kenapa? Saya sayangkan awak tau. Dan awak kan sayangkan saya juga. Awak kan rindukan saya kan awak? Iya Haida, saya sayang awak. Tapi dunia kita lain. Saya minta tolong kat awak. Tolonglah, jangan ganggu kawan-kawan saya. Baiklah. Kalau tu yang awak mahukan, saya lepaskan awak. Dan tak akan saya lagi ganggu kawan-kawan awak. Kemudian saya dengar satu bisikan. Suara ustaz yang merawat saya. Katanya, nak, kata pada dia, berjanjilah demi Allah. Dan bila saya angkat semula muka ni, saya tengok si Haida ni dah tak ada dekat depan saya. Tinggallah saya seorang-seorang je kat situ. Dan terdengar lagi bisikan si ustaz ni. Nak, dah, baliklah nak, balik. Dan saya buka mata, saya masih lagi berada dekat pusat rawatan Islam tu. Dan dalam keadaan terbaring. Ibu dengan ayah saya ada dekat sebelah. Dan mereka tersenyum. Dan ustaz tu berkata, Haida dah pun lepaskan saya. Tapi mungkin juga dia akan kembali lagi. Dia pun nasihatkan saya supaya amalkan surah An-Nas. Tambah ustaz lagi, agak senang berhadapan dengan jin Islam kerana mereka juga takutkan Allah. Dan selepas tu, tiada lagi gangguan Haida dalam hidup saya. Dan saya pun dapatlah menjalani kehidupan seperti biasa, seperti manusia normal. Dan sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM ceritakan pada malam ni. Baiklah. Disclaimer dulu sebelum kita akhiri rancangan ya. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton. InsyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support guys. See you next video. Take care guys and God bless you.